Dengan lambakan produk penjagaan kulit wajah di pasaran sekarang, pastinya ada waktu anda rasa sukar untuk buat pilihan yang tepat. Ditambah pula, kalau anda sedang hadapi masalah kulit, keadaan yang mana terdesak, anda nak selesaikan masalah kulit tu secepatnya mungkin, walaupun tahu tak boleh nak cepat, tapi nak cepat juga sebolehnya, ya. Dalam keadaan begini, ramailah yang mudah terikut-ikut beli produk yang viral, terutama kalau viral di media sosial, yang mempunyai review ataupun testimoni yang luar biasa. Saya lah suka luar biasa. So dalam video kali ini saya mahu menyelamatkan anda daripada terbeli produk yang meragukan dan berkemungkinan ada bahan yang berbahaya. Pastikan anda tonton video ini sampai habis. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Saya ni faham ya, memilih produk ataupun bahan yang sesuai untuk kulit memang memerlukan try and error yang banyak. Memang begitulah, skincare journey memang begitu. Try and error tu memang skincare journey kita. Ada produk bagus untuk kulit orang lain, belum tentu berkesan untuk kulit kita. Walaupun kita ni mempunyai jenis kulit yang sama, masalah yang sama. Itu normal ya. Dan dalam proses mencari produk yang bersesuaian dengan kulit ini, dan pada masa yang sama bergelut dengan kerungsingan masalah kulit yang dihadapi oleh anda, saya berharap anda tidak menjadi mangsa kepada produk yang ada ciri-ciri meragukan ataupun jenama yang meragukan. Adalah sangat penting untuk mengenal pasti tanda-tanda bahawa produk tak sesuai ataupun lebih parah lagi tidak selamat untuk kulit sebelum ia menyebabkan kerosakan berlaku pada kulit wajah anda. Jadi, apakah perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pemilihan produk? Selain bahannya, sebelum anda buat keputusan untuk beli produk tersebut. Kita bincang. Yang pertama, tidak dinyatakan nama bahan pada packaging. Apabila mahu beli satu-satu produk, anda sepatutnya rasa ragu kalau tak ada nama atau senarai bahan yang ada pada kotak ataupun botol produk tersebut. Bagaimana kita nak tahu sama ada dia ada bahan yang kita boleh guna ke, sesuai dengan jenis kulit ke, keadaan kulit anda ke? Kalau tak ada senarai bahan ataupun senarai bahan tu tak lengkap ataupun tak dinyatakan langsung, lagi teruklah tu. Keadaan seperti ini memang banyak sangat berlaku ya, terutama pada produk yang senang didapati dan produk yang mudah didapati secara online terutamanya dan viral tiba-tiba. So situasi yang saya dapati pernah berlaku adalah nama bahan tak ditulis pada labelnya. Label produk hanya dinyatakan bahan aktif ataupun bahan yang dikategorikan sebagai best dan menarik untuk digunakan, untuk dibaca, untuk melariskan produk sahaja. Contoh aloe vera, niacinamide, glutathione ke, vitamin C ke, tapi tak dinyatakan dengan lengkap kerana tak ada bahan tidak aktif. Seperti pengawet tak ada, thickener tak ada, stabilizer tak ada, itu tak disenaraikan. So itu yang kita namakan meragukanlah kalau tak disenaraikan secara lengkap. Perkara kedua, ejaan serta tanda baca pada packaging yang terlalu banyak kesalahan. Antara perkara penting lain yang saya lihat apabila mahu beli produk ialah ejaan dan tanda baca. Mungkin benda ni pelik, tapi jika ejaan dan pada label produk, ejaan pada label produk banyak kesalahan, tanda baca pun tak betul, ia sangat tak profesional tau. Terutama apabila penjual tu beria-ria mengatakan produk dia berkualiti tinggi. Something fishy there. Ya. Selain bahan, pembungkusan, packaging dan juga label adalah faktor yang diambil kira untuk memahami kredibiliti pengeluar produk. Jika anda seperti saya, apabila anda sudah biasa beli produk dan biasa baca nama bahan pada packaging produk, anda sudah tentu akan elak beli produk yang ada ciri-ciri begini. Ciri-ciri ini memang nampak remeh, tapi dia penting kerana kredibiliti, profesionalism pengeluar sangat boleh ditonjolkan daripada pembungkusan, ejaan dan tanda baca. Perkara ketiga yang meragukan, pembungkusan yang tak betul atau tak baik ataupun tak berkualiti. Jika anda beli sesuatu barang, ya, pasti anda mahu beli barang dengan pembungkusan yang baik yang boleh melindungi produk tersebut ya. Kotak produk perlu kemas, tidak kemek ya. Botol, tiup atau dropper lah, biasa yang siram tu dropper kan, yang digunakan boleh berfungsi dengan baik, boleh ditutup dengan baik lepas digunakan, boleh dikunci dengan kemas ya. Pembungkusan produk ni melambangkan komitmen pengeluar untuk berikan produk terbaik kepada pembeli dan juga pengguna.
Ya, pembungkusan juga ada kaitan dengan keselamatan produk, safety of the product. Jika pembungkusan mudah rosak atau sukar digunakan, sudah tentu bahan dalam produk itu pun mudah terjejas juga. Saya paling tak suka kalau saya tengok produk tu dia punya packaging tu alang-alang lah, saya panggil. Kotak dah lah tak cantik, harga bukan main mahal. Harga tu tak setanding dengan pembungkusan dia. So this is something that you want to watch out for. Memang tak ada kaitan dengan isi di dalamnya, tapi kena ingat, anda perlu membeli daripada penjual yang mahu memberikan yang terbaik untuk anda, dan yang terbaik ini bukan setakat bahan saja, termasuk pembungkusan ataupun cara produk itu disimpan, dibungkus. Perkara keempat yang meragukan lah, ya, produk yang tak ada ataupun jenama yang tak ada laman web rasmi. Kita ni dah masuk abad ke-21 dah. Takkanlah tak ada laman web rasmi untuk rujukan lanjut tentang produk yang dijual. Nak search tak jumpa, search tak jumpa. Dah lah tu lambakan produk di pasaran, ya, dah ada banyak pesaing kan. Sewajarnya pengeluar memang kena ada inisiatif untuk adakan laman web sebagai sumber rujukan maklumat untuk pengguna atau bakal pembeli. Ya, bakal pembeli terutamanya perlu tahu bahan, mereka nak tahu juga rupa bentuk produk itu, cara guna dan lain-lain informasi penting sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Taklah guna social media semata-mata untuk tujuan sebarkan info ataupun buat jualan, buat benda-benda viral. Kadang-kadang pelik tau. Promosi viral bukan main lagi gila-gila, tapi laman web tak ada, laman web rasmi tak ada. Kalau ada pun laman web rasmi tu, ya Allah, rupanya cincai sangat. So kekurangan info atau maklumat sebenarnya sangat boleh membantutkan, ya, keputusan untuk membeli produk. Ya, jadi sudah tentu awal-awal lagi anda boleh meragui jika produk tersebut tak ada laman web rasmi. Perkara kelima yang meragukan, terlalu banyak dakwaan-dakwaan yang melampau atau kita sebut sebagai overclaim, ya. Sebenarnya produk dengan jutaan-jutaan janji-janji manis begini memang wajar diselidik sehabis mungkin sebelum anda beli. Terutama produk yang ada dakwaan boleh mengubati. Kena ingat ni, ya, produk skincare tak boleh mengubati, tak boleh, ya. Saya rujuk Akta Ubat dalam kurungan iklan dan penjualan tahun 1956, ia adalah dilarang untuk membuat iklan berkaitan hal perubatan, dan akta ini juga mengawal selia penjualan bahan-bahan yang disyorkan sebagai ubat. So produk skincare ni dia dikelaskan sebagai kosmetik. Ia mempunyai nombor notifikasi yang bermula dengan NOT, NOT, kemudian diikuti dengan nombor-nombor yang panjang. Jadi membuat iklan melampau daripada skop takrifan kosmetik adalah salah, tak profesional, tak beretika. So ada yang mengadu kepada saya tentang produk kosmetik yang mereka sebut, ya, macam pelembab tapi boleh juga mengubati rabun lah, ada yang boleh mengeluarkan logam daripada kulit lah, dan macam-macam janji-janji yang tak masuk akal. So kalau anda jumpa produk begini, anda perlu ada keraguan yang besar sangat-sangat terhadap produk begini dan memang kena elak daripada membelinya. Tanda-tanda produk skincare atau jenama skincare yang meragukan yang keenam adalah ejen atau penjual produk yang tidak berilmu, yang tak dapat nak bantu anda dengan baik, ya. Memang jenama produk banyak yang keluar sana yang menggunakan ejen untuk menjual produk mereka. Ini tak menjadi kesalahan, ini bukan sesuatu yang salah. Saya bukan nak cakap yang itu. Perkara yang perlu diragui ialah apabila ejen yang menjual produk skincare tersebut hanya tahu menjual, nak dapat untung je, nak jual je pada anda tanpa ada pengetahuan tentang bahan dan pengetahuan tentang kulit yang baik, ya. Ejen yang pandai menjual tetapi tidak berilmu ni sangat berisiko sebenarnya kepada pembeli dan pengguna seperti anda. Kenapa? Mereka boleh cadangkan produk yang salah kepada masalah kulit yang tertentu sebab dia tak faham kulit tu, ya. Mereka boleh paksa anda membeli kerana mereka memang pandai menjual, ya. Tapi janji-janji manis mereka tu yang menyebabkan anda tertarik, bukan kerana pengetahuan dan fungsi produk tersebut. Anda tak perlukan produk tersebut pun. Mereka tak faham jenis kulit anda, tak faham keadaan kulit anda dengan mendalam, menyebabkan cadangan produk mereka tu salah kerana mereka berniat hanya untuk menjual, ya. Dan jika berlaku kesan sampingan selepas guna produk, ejen atau wakil jualan ini yang tak ada ilmu ni, dia tak tahu cara untuk bantu anda ataupun boleh je dibuat tak peduli je pun, ya. Ada juga ejen yang sekadar hafal brosur pada produk tu kan, hafal detail brosur je sahaja. Saya pernah jumpa dan langsung tak faham tentang bahan dalam produk, tak faham pun cara bahan itu bertindak pada kulit. Saya juga pernah jumpa penjual produk yang menyebut, produk saya ini produk yang saya jual ni kan bertindak sehebat merkuri. Gila tak gila? Ini salah tau.
Mercury tidak wajar dijadikan perbandingan, malah dijadikan satu komponen untuk menjual satu produk. Penjual begini sangat perlu diragui dan dielakkan sebelum kulit anda jadi mangsanya. Sebagai penutup kan, nasihat saya kepada anda pengguna, pembeli, kita ni tak perlulah jadi pandai sangat sampai macam kepandaian saintis gitulah, tak perlu. Apabila anda sebagai pengguna ada pengetahuan asas dan faham tentang bahan dan ambil berat tentang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, saya yakin anda boleh elak daripada terjebak dalam perkara-perkara ataupun membeli produk-produk skincare yang meragukan ini. Okay? So, be aware of all the points that I have shared with you. Kalau ada tambahan, poin-poin yang lain yang anda rasa meragukan juga, kongsikan di ruang komen. I would like to know about it. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.